Kisah ini bermula apabila Sultan Mahmud yang telah kehilangan isterinya yang sangat beliau cintai dan sayangi. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama Raja Ahmad. Sebenarnya, Sultan Mahmud ini mempunyai banyak isteri. Namun, isteri yang meninggal itulah adalah isteri yang paling disayanginya. Beliau sangat berduka dan ingin berkahwin tetapi dengan seorang yang sangat istimewa. Sehingga pada suatu malam, beliau telah bermimpi berjumpa dengan seorang gadis yang cantik dan menawan sehingga membuat beliau jatuh cinta. Beliau telah memberitahu mimpinya kepada nunjungnya dan ahli nunjungnya berkata bahawa jelmaan gadis dalam mimpinya itu adalah jelmaan Puteri Gunung Ledang. Maka, beliau telah mentitahkan Tun Mamat, Laksmana Hang Tuah dan juga Tun Setia untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Kemakatan Raja Perempuan telah menyebabkan negeri Melaka tidak mempunyai permaisuri lagi. Oleh itu, Sultan Mahmud melahirkan hasratnya untuk berkahwin lagi. Tetapi, baginda tidak mahu untuk berkahwin dengan puteri biasa kerana perkara tersebut sudah biasa dilakukan oleh raja-raja yang lain. Pada suatu malam, baginda telah bermimpi berjumpa dengan seorang gadis yang cantik sehingga membuatnya jatuh cinta. Pada keesokan harinya, Sultan Mahmud telah berjumpa dengan ahli nunjuk untuk bertanya mengenai mimpinya. Ahli nunjuk tersebut berkata, "Ampun beribu-ribu ampun tuanku, gadis yang muncul dalam mimpi tuanku itu adalah jelmaan Puteri Gunung Ledang." Dengan itu, Raja telah memutuskan untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Sultan Mahmud memaklumkan hasratnya itu kepada pembesarnya. Terkejutlah para pembesar apabila mendengar kata-kata itu. Namun, masing-masing hanya mendiamkan diri kerana tidak berani menunggu kehendak Sultan Mahmud. Malahan, Datuk Bendara juga tidak berani bersuara apa-apa. Bukanlah mudah untuk mencari Puteri Gunung Ledang itu kerana bukan semua orang bertuah dapat bertemu dengannya, fikir Datuk Bendara dalam hatinya. Namun, apalah daya bagi Datuk Bendara. Beliau tahu Sultan Mahmud sangat bengkis dan pantang dihalang segala kehendak hatinya. Mahu tidak mahu, Bendara terpaksa memilih dan menentukan beberapa orang daripada kalangan pembesar istana untuk pergi mencari dan meminang Puteri Gunung Ledang. Datuk Bendara telah memilih Tun Mamat selaku penghulu Inderagiri untuk memimpin anak-anak buahnya dan beberapa orang pegawai merintis laluan sehingga tiba di kaki Gunung Ledang. Tiba di kaki gunung, mereka berehat seketika. Laksamana Hang Tuah dan Tun Setia kepenatan kerana usia mereka sudah lanjut tua. Laksamana Hang Tuah menyuruh Tun Mamat dan orang-orangnya untuk meneruskan usaha mencari Puteri Gunung Ledang. Tun Mamat patuh kepada arahan Laksamana Hang Tuah, lalu mereka meneruskan perjalanan mereka menaiki Gunung Ledang. Apabila tiba di Gunung Ledang, banyak perkara ganjil yang mereka temukan, seperti tiang yang dibuat daripada tulang-tulang besar dan atap yang diperbuat daripada rambut yang panjang. Hal ini telah menimbulkan rasa kejut dalam hati Tun Mamat dan orang-orangnya. Di situ, mereka telah berjumpa dengan seorang perempuan tua dan memperkenalkan dirinya sebagai Dai Raya Rani. Lalu, Tun Mamat pun menerangkan tujuan mereka. Pati akan bertanya kepada Puteri Gunung Ledang sama ada dia bersetuju untuk berkahwin dengan Sultan Melaka, ujar nenek kebayan itu. Tidak lama selepas itu, nenek kebayan itu muncul semula dan memberitahu Tun Mahmud bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud sekiranya Sultan Mahmud dapat memenuhi syarat-syarat peminangan yang dikendaki. Apakah syarat-syarat peminangan itu? Ujar Tun Mahmud ingin tahu. Nenek kebayan menjelaskan syarat-syarat peminangan satu persatu kepada Tun Mahmud. Selepas mengetahui syarat-syarat itu, Tun Mahmud dan orang-orangnya pulang ke istana untuk menghadap Sultan. Setelah Tun Mahmud pulang menghadap Sultan di istana, Tun Mahmud memberitahu Sultan Mahmud segala syarat-syarat peminangan Puteri Gunung Ledang dan baginda menerima syarat tersebut. Sultan Mahmud memberi titah kepada Tun Mahmud untuk mengerahkan tenaga rakyatnya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Atas perintah Sultan, rakyatnya bertungkus lumus untuk menunaikan syarat-syarat tersebut. Akhirnya, baginda berjaya memenuhi syarat-syarat tersebut, namun terdapat satu syarat yang tidak dapat ditunaikan. Sultan Mahmud tidak sanggup untuk mencederakan darah dagingnya sendiri, Raja Ahmad, semata-mata ingin berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang.
Oleh itu, Sultan telah membatalkan hasratnya untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang dan menyatakan hasratnya kepada pembesarnya. Kini mereka berasa lega kerana Sultan Mahmud berbuat sedemikian. Wahai Laksamana Hang Tuah dan Tun Mamat, kita lupakan sajalah tentang Puteri Gunung Ledang itu. Tidak perlulah dia menjadi permaisuri Melaka. Biarlah dia tinggal di atas bukit itu, ujar Sultan Mahmud. Sejak itu, tiada lagi Sultan Mahmud menyebut nama Puteri Gunung Ledang, malah baginda melarang orang Melaka untuk pergi ke kaki Gunung Ledang semasa hayat hidupnya. Raja Inderagiri, iaitu Sultan Narasingha, telah menjadi menantu mahrum Melaka ketika baginda pulang dari Melaka ke Inderagiri. Ketika berada di Melaka, anak tuan-tuan Inderagiri selalu diperhambakan oleh anak tuan-tuan Melaka. Hal ini kerana anak tuan-tuan Melaka telah menyuruh anak tuan-tuan Inderagiri untuk mendukung mereka melepasi kawasan sungai. Anak tuan-tuan Inderagiri pun telah menghadap Sultan Narasingha di istana lalu mengatakan kepada Sultan Narasingha bahawa mereka telah disisihkan dan diperhambakan oleh anak tuan-tuan Melaka. Mereka juga telah membawa Sultan Narasingha kembali ke Inderagiri kerana mereka tidak tahan dengan sikap anak tuan-tuan Melaka. Lalu Sultan Narasingha pun bersetuju untuk kembali semula ke Inderagiri. Keesokan harinya, Sultan Narasingha telah datang menghadap Sultan Mahmud Shah di istana untuk meminta izin pulang semula ke Inderagiri. Namun, Sultan Mahmud Shah tidak menghiraukan kata-kata Sultan Narasingha dan hanya mendiamkan diri. Setelah beberapa lama kemudian, Sultan Narasingha kembali menghadap Sultan Mahmud Shah dan meminta izin untuk membawa isterinya kembali ke Inderagiri. Kali ini, Sultan Mahmud Shah telah memberikan kebenaran kepada Sultan Narasingha untuk membawa puterinya kembali ke Inderagiri. Apabila tiba di Inderagiri, Sultan Narasingha telah dikejutkan dengan berita bahawa ayah saudaranya telah mangkat dan tinggallah sendiri anak saudaranya yang bernama Maharaja Isap. Kuasa dan kedudukan Maharaja Tuban telah digantikan oleh anaknya iaitu Maharaja Isap yang telah menjadi Maharaja Inderagiri bagi menggantikan ayahnya. Namun,
Maharaja Ishak telah dihalau oleh Tun Kecil dan Tun Bali, iaitu orang-orang besar Indragiri. Maka Maharaja Ishak pun melarikan diri ke Lingga dan telah berjumpa dengan Raja Lingga, iaitu Maharaja Megat yang merupakan anak Maharaja Terengganu. Setelah berapa lama menetap di Lingga, Maharaja Megat telah menjadikan Maharaja Ishak sebagai menantunya dan berkahwin dengan putrinya bagi membantu Maharaja Megat menguruskan pentadbirannya. Apabila Maharaja Megat mangkat, maka Maharaja Ishak yang telah menggantikan baginda untuk menjadi Maharaja Lingga. Apabila Sultan Narasingha mendengar khabar bahawa Maharaja Ishak datang ke Melaka, Sultan Narasingha mengambil kesempatan ini untuk menyerang Lingga. Sultan Narasingha juga telah menawar anak isteri Maharaja Ishak dan membawa mereka ke Indragiri. Setelah mendengar khabar tersebut daripada orang-orangnya, Maharaja Ishak bergegas meminta izin kepada Sultan Mahmud Shah untuk kembali ke Lingga. Apabila tiba di Lingga, baginda mendapati bahawa anak bini pegawai-pegawai Lingga tidak ditawan oleh Sultan Narasingha, hanya anak bininya sahaja yang ditawan. Maharaja Ishak telah memalitkan arang pada mukanya ketika berjumpa dengan hulu balangnya. Pada keesokan harinya, Maharaja Ishak juga telah melakukan perkara yang sama, iaitu mencalitkan mukanya dengan arang apabila berjumpa dengan hulu balangnya. Dan Maharaja Ishak juga telah ditegur oleh hulu balangnya mengenai arang di mukanya itu. Lalu Maharaja Ishak pun berkata, "Dapatkah kamu semua menghilangkan arang di muka hamba itu?" Maka hulu balang yang memahami maksud Maharaja Ishak itu datang bersembah kepada Maharaja Ishak dan berkata kepada baginda, "Baiklah tuanku, kami akan membasuh arang di muka kanda dengan menggunakan sungai Indragiri." "Bila tuanku memberi perintah, akan patut lakukan," kata seorang hulu Lingga. Maka Maharaja Ishak pun berkata, "Kalau sudah bersepakat, sabarlah dahulu kerana ada putri Sultan Melaka di Indragiri." Setelah beberapa lama kemudian, Sultan Narasingha dan isterinya telah pergi ke Melaka. Setelah mendengar khabar ini, Maharaja Ishak telah melakukan persiapan yang lengkap untuk menyerang Indragiri. Orang-orang Maharaja Ishak telah menawan anak-anak gunting Sultan Narasingha dan dibawa ke Lingga. Setelah itu, Maharaja Ishak telah datang ke Melaka untuk menghadap Sultan Mahmud Shah. Sultan Narasingha yang mendengar khabar bahawa negerinya telah diserang oleh Maharaja Ishak bergegas berjumpa dengan Sultan Mahmud Shah. Namun, baru saja baginda ingin menghadap Sultan Mahmud Shah, Maharaja Ishak telah datang menghadap Sultan Mahmud Shah terlebih dahulu. Pada ketika itu, Sultan Mahmud Shah telah berbicara dengan hulu balangnya mengenai tindakan Maharaja Ishak yang telah menyerang Indragiri. Apabila tiba di hadapan Sultan Mahmud Shah, Maharaja Ishak memberi tunduk hormat kepada Sultan Mahmud Shah dan terus mengambil tempat yang telah disediakan. Sultan Mahmud memandang dan memberi isyarat kepada bendahara Seri Maharaja. "Benarkah Maharaja Ishak telah menyerang Indragiri? Tidak kamu tahu bahawa Sultan Narasingha ialah menantu Sultan Mahmud Shah?" tanya bendahara Seri Maharaja kepada Maharaja Ishak. Lalu Maharaja Ishak berkata, "Memang benar hamba telah menyerang Indragiri dan hamba mengetahui Sultan Narasingha adalah menantu Sultan Melaka. Namun, Sultan Narasingha telah menyerang Lingga dan telah menawan anak isteri hamba. Itulah sebab hamba telah menyerang Indragiri. Itu pun setelah hamba mendengar putri yang dipertuan telah ke Melaka." Sultan Mahmud Shah berkenan untuk mendengar lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Maharaja Ishak. Oleh itu, Sultan Mahmud Shah telah mengambil keputusan untuk memperbaiki hubungan Maharaja Ishak dan Sultan Narasingha. Maka, kedua-dua negeri ini pun bersetuju dengan keputusan Sultan Mahmud Shah untuk berdamai. Akhirnya, kedua-dua negeri ini meminta izin kepada Sultan Mahmud Shah untuk kembali ke negeri masing-masing. Sebab itulah Raja Indragiri dan Raja Lingga itu mempunyai kaitan keluarga daripada anak cucu Maharaja Ishak.